Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kuliah pertama, kuliah pengenalan daripada subjek tafsir ayatil ahkam, ayat-ayat hukum. Jadi ini satu subjek yang dianggap pentinglah dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah kerana berkait dengan kefahaman tentang teks Al-Quran secara khususnya dalam tema hukum hakam. Kita tahu bahawa Islam kita dari segi disiplin ilmunya dibahagikan tiga lah. Pertamanya akidah, yang keduanya syariah ataupun hukum hakam, yang ketiganya iaitulah akhlak ataupun tasawuf ataupun adab. Jadi ketiga-tiga ini ada sumbernya. Tentu sekali sumber pertama ialah Al-Quranul Karim. Yang keduanya iaitulah As-Sunnah. Jadi dalam pengajian Al-Quran dan juga As-Sunnah, kita ada ayat-ayat akidah, ayat-ayat akhlak, dan juga ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Hadis pun begitu. Kita ada hadis-hadis akidah, hadis-hadis hukum, dan juga hadis-hadis akhlak. Cuma dalam tiga cabang ini, yang diberi tumpuan untuk pengajian secara khususnya, yang ada metodologinya, yang ada rujukan-rujukannya, yang ada tokoh-tokoh kepakarannya, dan perbahasan yang telah melalui kurun-kurun keemasan pengajian Islam ini, iaitulah berkait dengan ayat-ayat ahkam. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat akhlak, itu ada dalam tafsir secara umumnya. Kitab-kitab tafsir secara umumnya. Tetapi untuk ayat-ayat ahkam ini, kita ada kutubun khassatun biha. Kita ada buku-buku khusus yang dikarang untuk perbahasan ayat-ayat hukum. Sebagaimana dia juga semestinya diperbincangkanlah dalam kitab-kitab tafsir secara umumnya. Kerana dia menjadi sumber kepada fiqh-fiqh dan juga mazhab-mazhab fiqh Islam, kepada fiqh Islam. Terutamanya mazhab 4. Dan kita akan tengok nanti tafsir ayat ahkam ni pun diberi sumbangan oleh tokoh-tokoh daripada mazhab-mazhab yang 4. Jadi pengajian tafsir ayat ahkam melengkapkan salah satu di antara adawatul ijtihad, iaitulah kelengkapan untuk menjadi seorang mujtahid. Seorang mujtahid pertamanya mestilah berilmu pengetahuan. Antara cabang ilmu yang terpenting ialah tafsir. Dan daripada tafsir yang terpenting ialah tafsir ayat-ayat hukum. Itu dalam ilmu ijtihad lah. Jadi tafsir ayat ahkam ni kita akan tengok dia adalah praktis kepada usul fiqh. Usul fiqh dia ada paling kurang 4 cabang. Yang pertamanya adillah, dalil. Apakah yang boleh dijadikan dalil? Ada 4 yang disepakati: Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Al-Qiyas. Maka tafsir ayat ahkam mewakili dalil yang pertama, iaitulah dalil Al-Quran. Yang keduanya dalalah, dalalah, petunjuk. Kita dalil tak cukup, mestilah kena ada dalalah. Dalil mesti ada petunjuknya. Jadi bagaimana sesuatu dalil membawa kepada sesuatu petunjuk hukum. Kemudian kita ada istidlal, kaedah pengambilan dalil. Kemudian kita ada mustadil, iaitulah seorang yang layak untuk
berinteraksi ataupun berurusan dengan dalil. Ya. Jadi dalam tafsir ayat ahkam ni kita akan tengok secara praktikal kepada perbahasan ilmu usul fiqh. Ya. Selain daripada dia juga praktis kepada fiqh, ya, dipanggil maharat ataupun malakat, ya, malakat fiqhiyah, ya, kemahiran ataupun kemampuan ataupun kelayakan untuk menjadi seorang faqih, ya. Terutamanya faqih, ikutlah faqih mazhab ataupun faqih mazahib, mazhab-mazhab keseluruhannya, secara taklid ataupun secara ijtihad, tetapi kemestian untuk kita melihat disiplin ilmu ini untuk mematangkan pengajian fiqh lah terutama. Mungkin kita tanyalah, kita bukan bidang fiqh. Kenapa ada tafsir ayat ahkam? Memang betul. Tafsir ayat ahkam ni satu subjek teras dalam syariah. Ya. Kita hanyalah elektif, ya, pilihan. Tetapi itulah, ini ilmu orang panggil yatanaza'u fihi takhassusan. Ya. Ilmu yang tarik-menarik ataupun bersekutu dalam perbincangannya oleh dua bidang takhassus. Bidang fiqh ataupun syariah dan juga bidang Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya kedua-dua bidang ini perlu digarapkan. Ya. Orang yang faqih saja tidak ada kebiasaan ataupun tidak ada kemahiran dalam tafsirun nusus, ya, memahami nas, maka dia akan gagal memahami ayat-ayat ahkam lah. Kalau pandai Quran saja pun, pandai tajwid, pandai qiraat, tahu tentang tafsir secara umum pun, sebenarnya masih lagi gagal untuk memahami tafsir ayat hukum jika dia tidak ada khalfiyah fiqhiyah, ya, latar belakang ataupun background fiqh. Ya. Jadi dia kena tahu usul fiqh, asas-asas istinbat, kaedah dalil, kaedah dalalah, kaedah istidlal, kaedah kelengkapan mustadil, ya, untuk dia bijak ataupun dia berkemahiran untuk menguasai disiplin tafsir ayat-ayat ahkam. Ya. Jadi hari ini kita dalam pendahuluan lah. Pendahuluan kita 3 fokus utama. Ya. Yang pertamanya ta'rif ataupun definisi kepada ayat-ayat hukum. Ya, yang kedua bilangan ayat-ayat hukum dan lapangannya. Yang ketiga iaitulah berkenaan dengan reference, ya, ataupun rujukan marajik. Ya. Kita berkenalan dengan metod ataupun teknikal penulisan, ya, supaya kita dapat merujuk kitab-kitab tafsir ayat ahkam secara khususnya dan kitab-kitab tafsir secara umumnya, terutamanya tafsir-tafsir yang dikarang oleh fuqaha. Dia juga ahli tafsir, dia juga ahli fiqh, ya. Maka dia akan memberi tumpuan dalam tafsirnya kepada fiqh ataupun kajiannya kepada fiqh lebih tepat, ya, lebih diyakini. Ya. Jadi apa dia ayatul ahkam, ya, ayat-ayat hukum? Merujuk kepada nota yang kita sediakan ini, ayatul ahkam yal ayatul lati tu'na bi bayanil ahkami syar'iyyati wad dalalati 'alaiha sawa'an kanatil ahkamu i'tiqadiyatan aw 'amaliyatan far'iyyatan aw sulukiyatan wa akhlaqiyah. إلا أن العلماء تعارفوا على إطلاق أحكام القرآن على أحكام القرآن العملية الفرعية المعروفة بالفقهية. Ayat-ayat hukum ialah bermaksud hukum-hukum syarak dan petunjuk-petunjuk ayat kepada hukum-hukum syarak. Secara umumnya, globalnya, sebenarnya dia meliputi hukum-hukum akidah, kerana akidah pun ada hukum.
hukum-hukum amaliyah far'iyah, hukum-hukum amali cabang. Ini orang panggil masail fiqhiyah, ya. Isu-isu fiqh ataupun isu-isu cabangan permasalahan hukum. Au sulukiyah ataupun berkait dengan perangai, ya, ataupun kelakuan ataupun adat, akhlak wa akhlaqiyah, ya. Jadi kalau ikut asalnya, akidah ada hukum, fiqh ada hukum, akhlak pun ada hukum. Jadi tafsir ayat hukum meliputi ketiga-tiga lapangan ini. Illa annal ulama, tetapi ulama secara tradisi keilmuan Islamnya ta'arafu ala itlaqi ahkamil Quran ala ahkamil Quranil amaliyah. Telah menjadi uruf ataupun telah menjadi budaya mereka apabila disebut ahkamul Quran ataupun ayatul ahkam, maka dia merujuk kepada al-amaliyah. Bukannya i'tiqadiyah, bukannya sulukiyah, akhlaqiyah. Ya. Amaliyah dengan makna dia ada dulu istilah dia ilmiyah, amaliyah. Ilmiyah itu merujuk kepada akidah. Kalau amaliyah merujuk kepada fiqh. Far'iyah. Far'iyah lawan dia kulliyah, ya. Kuliah umum. Far'iyah ni kita spesifik kepada lapangan, ya, cabangan. Kuliah ialah usul fiqh lah. Prinsip-prinsip utama pembentukan fiqh. Tapi ini far'iyah, ini fiqh, ya. Jadi al-ma'rufati bil fiqhiyah, yang dikenali sebagai fiqh, ya. Jadi ahkamul Quran ialah ahkamul Quranil fiqhiyah. Ataupun dipanggil ahkamul Quranil amaliyah ataupun ahkamul Qurani al-amaliyatil far'iyah. Jadi ringkas ceritanya, dia tidak merujuk pada akidah, dia tidak merujuk pada akhlak. Kalau ada ayat-ayat akidah ataupun ayat-ayat akhlak, itu tidaklah menjadi perbahasan kepada ayat ahkam. Ayat ahkam hanya isu-isu fiqh, ya. Ibadat, muamalat, munakahat, hudud ataupun jinayat, dan sekitarnya lah, ya. Semua yang berkait dengan cabangan-cabangan fiqh, ya. Jadi bermula daripada taharah sampailah kepada jinayat, ya, mencuri, merompak, berzina dan sebagainya, sampailah kepada pembebasan hamba dan sebagainya, ya. Wal muradu bi ayatil ahkam indal itlaq. Jadi apa dia ayat ahkam? Kalau disebut, jika dilontarkan ataupun jika dicatat ayatul ahkam, apakah maksudnya? Hiyal ayatul lati tubayyinul ahkama al-fiqhiyata wa tadullu 'alaiha nassan aw istinbatan, ya. Jadi ayat-ayat yang menerangkan hukum hakam fiqh, ya. Jadi tidak menerangkan hukum hakam akidah ataupun hukum hakam akhlak. Walaupun sebenarnya payah nak pisah Quran ni, ya. Dalam ayat fiqh pun ada akidah, dalam ayat fiqh pun ada akhlak. Demikian juga kalau orang kata nak kumpul ayat akidah saja. Dalam akidah tu ada fiqh. Nak kumpul ayat akhlak saja. Dalam akhlak tu ada akidah, tak ada fiqh, ya. Jadi Quran sebenarnya tidak mengasingkan ketiga-tiga inilah secara disiplin yang dikenali pada hari ini, ya. Tapi apabila kita buat pengasingan, takhusus dia panggil, ya, bidang masing-masing. Jadi kita ambil al-aghlaq dia panggil. Cuaca keseluruhannya, ya. Syiaq al-am, ya. Merujuk pada apa? Sebab walaupun dalam tu ada akidah, ada fiqh, ada akhlak, tapi kuat dipengaruhi oleh fiqh, maka itu dia panggil ayat-ayat hukum, ya. Kalau kuat dikuasai oleh akidah, maka itu ayat-ayat akidah. Kuat dikuasai oleh akhlak, maka itu orang panggil ayat-ayat akhlak, ya. Okey, wa tadullu 'alaiha, dia menunjukkan kepada hukum hakam fiqh ini nassan aw istinbatan, ya. Kadang-kadang secara nas. Nas ni maksudnya terang benderang, ya, teks.
terang benderang. Wuduh ke wuduh syams. Orang kata terang seperti terangnya matahari. Terang matahari tak payah balas dah lah. Orang kata tak perlu kecerdikan tinggi untuk faham tentang matahari. Ya, sebab dia terlalu terang. Istimbatan. Istimbat ini kepada ayat yang ada sedikit menguji kecerdikan. Ya. Ada rumum dipanggil. Ya. Iaitulah malap ataupun gelap sikit. Ya. Perlu kepada kemahiran. Perlu kepada tumpuan. Perlu kepada peralatan-peralatan ijtihad untuk mengeluarkan hukum daripada istimbat. Ya. Jadi kadang-kadang petunjuk Quran jelas. Dalalatuhu alal ahkami nassan. Kadang-kadang tidak jelas tetapi dengan keupayaan, dengan kelengkapan, dengan kecerdikan, dengan kebijaksanaan fuqaha, dia keluarkan daripada ayat itu hukum secara istimbat. Ya. Wa tafasiru ayatil ahkam awi tafsiril fiqhi. Okey. Bila merujuk pada kitab pula, apakah dia tafsir ayat-ayat ahkam? Apakah ada tafsir fiqhi dipanggil? Ya, masar. Satu aliran, satu acuan dalam bab tafsir. Kita ada tafsir fiqhi. Tafsir banyak. Tafsir aqadi, tafsir fiqhi, tafsir tarbawi, ya. Apa lagi? Macam-macam. Tafsir adabi, tafsir balaghi, ya, tafsir bayani. Hari ini pula ada tafsir ijtimai, ya, tafsir siasi, macam-macam, ya. Jadi tafsir ini luas, ya. Jadi kadang-kadang mufassir yang menentukan pilihannya. Kalau dia faqih, dia akan pilih tafsir fiqhi. Kalau dia orang tauhid, orang usuluddin, dia akan pilih tafsir aqadi ataupun tafsir tauhidi, tafsir usuli. Ya. Kalau dia seorang macam tadi ahli kalam pun tafsir kalami. Ya. Kalau dia seorang ahli pendidikan, ahli tarbiyah, maka tafsir tarbawi, tafsir suluki. Ya. Kalau dia seorang ahli sosial, maka tafsir ijtimai. Ya. Ada tafsir ijtimai, tafsir yang banyak fokus kepada isu-isu kemasyarakatan. Ya. Kita ada tafsir iktisadi, ada tafsir yang berfokus kepada ekonomi. Ya. Ada tafsir ilmi dipanggil, sains, yang berkaitan dengan mukjizat Quran. Ya. Tafsir al-ilmi dipanggil. Ya. Jadi oleh kerana Quran ni waktu bahrun la sahilalah, lautan terlalu luas, tidak berpantai. Ya. Sedangkan kemampuan pembacanya, penelitinya, pengkajinya tidaklah mutabahir. Bukanlah seorang yang boleh menguasai semua laut. Jadi masing-masing ambil masing-masing. Ya. Macam kita, Pantai Timur. Kita hanya laut Cina Selatan je lah. Orang Selat sana, Selat Melaka je lah tempat nelayan dia. Ya. Orang Aceh mungkin jauh lagi. Ya. Dia boleh pergi sampai Lautan Hindi. Ya. Jadi masing-masing nelayan kutip hasil di perairan masing-masing. Ya. Jadi tafsir fiqhi ataupun tafsir ayatul ahkam ialah التفسير الذي يعنى ببيان الأحكام الفقهية والتنبيه عليها سواء بالاقتصار عليها أو العناية الخاصة بها. Ya. Tafsir yang memberi kecanaan untuk menerangkan hukum hakam fiqh. Ya. Hakam fiqh tadilah ibadat, ya, benda taharah sampailah haji ataupun sampai puasa. Ya. Muamalat, ya, buyu, riba dan syarikat dan sebagainya. Ya. Hudud dan jinayat, ya, berkait dengan mencuri, merompak, berzina, minum arak, macam-macam itulah. Ya. Berkait dengan apa lagi? Ya. Munakahat, perkahwinan, ya, berkait dengan perkahwinan, cerai dan sebagainya, radha'ah, penyusuan, nafkah dan sebagainya. Ya. Semua itu ada dalam topik-topik atau tema-tema yang kita pilih lah. Ya. Kita akan pilih ayat-ayat terpilih sajalah, kita tak sempat. Ya. Kita hanya ada pertemuan 2 jam. Ya. 2 jam ni pun jam kredit orang kata. Ya. Dan perbincangan berterusan lah, ya, sepanjang minggu. Ya. Wa tanbihu 'alaiha sawa'an bil iktisari 'alaiha aw al 'inayati al khassati biha. Ya. Sama ada, tengok dia ada 2 jenis tafsir ayat ahkam ni.
Ada yang berpada dengan ayat-ayat hukum saja. Ya? Dia bukan tafsir 30 juzuk. Dia hanya kutip ayat-ayat hukum sahaja. Awil inayatil khassati biha, ataupun kecakanan khusus kepadanya. Sebab nanti kita akan tengok ada kategori yang dia tafsir 30 juzuk. Ya? Jadi tafsir semua diambil belaka. Ya? Cuma apabila bertemu dengan ayat-ayat hukum, dia akan memberi inayah, memberi fokus dan kecanaan. Ya? Tersendiri. Ya? Contoh mudah depan kita ialah Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu karangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah Al-Maliki. Ya? Jadi ini tafsir 30 juzuk. Tapi nama dia Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu nampak sangat bahawa kalau berkait dengan ayat-ayat hukum, maka dia akan panjang lebarkan. Bahkan kadang-kadang ayat-ayat yang tak nampak pun hukum. Tapi dia alih juga untuk jadikannya sebagai ayat hukum. Ya? Kerana kecaknaan ataupun inayah dia ialah kepada ayat-ayat hukum. Ya? Adadu ayatil ahkam. Ayat hukum ada berapa? Perbincangan ini kebetulannya ada dalam usul fiqh. Ya? Sebab syarat menjadi mujtahid, dia mesti tahu ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum. Jadi ditanya pula, ayat hukum ada berapa, hadis hukum ada berapa, minimanya berapa yang jika dikuasai ataupun diperolehi ataupun didapati oleh seseorang, maka dia telah mendapat kelayakan minima sebagai mujtahid. Ya? Waqa'a khilafun bainal ulama'i fi hasri ayatil ahkam. Berlaku khilaf dalam perkara ini. Kita akan tengok Imam Syafi'i kita ada sumbangan dalam bab ini. Wa dzalika li anna tahsila al-hukmi al-fiqhi min al-ayatil wahidah yarji'u li ijtihadil fuqaha. Yang demikian itu kerana memperolehi hukum fiqh daripada satu ayat itu kembali kepada ijtihad fuqaha. Faqad yakunul hukmu sarihan min al-ayah. Kalau ayat jelas, itu mungkin sepakat fuqaha mengambilnya sebagai ayat hukum. Wa qad yakunu ghairu sarih. Isunya ialah pada ayat kedua ni, pada kumpulan yang kedua ni yang tidak jelas. Jadilah istimbatan, perlu kepada istimbat. Sarihan ni nassan, ya, nampak terang benderang di ayat fiqh. Di ayat puasa, di ayat zakat, di ayat nafkah, di ayat pesaka, miras. Jadi jelas orang kata, sarih. Itu tak ada isu. Itu biasanya semua fuqaha mengiktiraf bahawa ini ayat hukum. Wa qad yakunu ghairu sarih. Tetapi ini yang menguji kecerdikan fuqaha. Ada ayat yang petunjuknya kepada hukum tidak jelas, ya, tidak. Yahtaju li masadir tashri'iyyatin ukhra. Perlu kepada sumber-sumber pensyariatan lain yang mendukungnya. وقد يكون استخراج الحكم من الآية خفيا لا يسعفه ظاهر اللفظ. Jadi kadang-kadang nak keluarkan hukum daripada ayat itu sangat orang kata tersembunyi, ya. Tidak cukup dengan zahir lafaz sahaja. Kita tengok sekali imbas tak nampak ayat itu hukum. Kena imbas acak kali orang kata. Barulah kenampakan bahawa di sini adalah hukum, kita kata, ya. Yaqulu Az-Zarkashi rahimahullah, al-mutawaffa sanah 794 min al-hijrah. Imam Zarkashi imam dalam mazhab kita Syafi'i lah. Az-Zarkashi dia ada Al-Burhan, ya, fi ulumil Quran. Kalau tak silap saya, dia juga dalam fiqh, nama kitab dia Al-Burhan fi usulul fiqhi, ya. Saya mau balik. Jadi dia kata inna ayatil ahkam 500 ayah. Hadza zakarahul Ghazali wa ghairu. Imam Zarkashi kata, tengok nombor 2 rujukan kat bawah tu, kitab tu. Siapa yang jaga skrin? Kitab nombor 2 rujukan dia. Yaqulul, kitab nombor 2 tu dia tulis apa? Yaqulul Ghazali la yushtaratu ma'rifatu jami'ul kitab. Seorang mujtahid tidaklah wajib mengetahui semua Quran. Bal ma tata'allaqu bihil ahkamu minhu. Tetapi ayat-ayat yang berkait dengan hukum sahaja.
wa huwa miqdaru 500 ayah, ya. Kadarnya ialah 500 ayat, ya. Ya, sumber dia Al-Mustasfa fi Usulil Fiqhi kalangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kitab usul fiqh dan paling sohor dia ialah Al-Mustasfa. Tengok tu. Zarkashi tengok kat bawah tu Al-Burhan, ya, fi Ulumil Quran. Okeylah, tengok bawah. Tengok atas balik. Okey, yaqulu Zarkashi, ya. ولعل مرادهم المصرح به فإن آيات القصص والأمثال وغيرها يستنبط كثير منها كثير من الأحكام. Tak, ini apa nama? Kadang-kadang ayat-ayat yang dikatakan bukan hukum juga ada hukum sebenarnya, ya, tapi tidak jelas, ya. Jadi dikata boleh jadi maksud wala'alla muraduhum al-musarrah bihi. Jadi kita ada ayat-ayat kisah kadang-kadang, kisah Nabi Musa, kisah Fir'aun, kisah ikutlah Sahibu Yasin, Ashabul Kahfi dan macam-macam lagi kisah Quran ni. Kadang-kadang ada hukum. Boleh diambil hukum daripadanya. Amsal pun begitu. Amsal iaitulah perbandingan Quran, ya. Daraballahu masalah, ya. Summa huwa qisman. Ahaduhuma ma surriha fil ahkam. Ada yang nampak jelas kat hukum, ya. Kalau ayat puasa contohnya mudah, ya. Kutiba alaikumus siyam. Memang puasa, ya. Khudh min amwalihim sadaqatan. Itu memang zakat, ya. Wasani ma yu'khadhu bi tariqil istinbat. Ada yang terpaksa istinbat. Maknanya kerah segala kelengkapan, kemahiran, kecerdikan untuk keluarkan hukum. Summa huwa ala qismain. Kemudian istinbat ni pula dua. Ahaduhuma ma yustanbatu min ghairi dhamimatin ila ayatin ukhra. Ada yang tak perlu ayat lain. Ayat itu sendiri dah boleh diistinbatkan. Wasani ma yustanbatu ma'a dhamimati ayatin ukhra. Yang kedua, yang istinbatnya hanya boleh berlaku dengan sokongan ayat yang lain, ya. Ayat lain orang panggil tafsirul Quran bil Quran. Itu secara umum ialah, tapi ada sana tafsir ayat hukum mendukung tafsir ayat hukum yang lain, ya. Banyaklah nanti kita akan tengok, ya. Jadi istinbat ada dua. Istinbat hanya dengan ayat itu secara tersendiri, tidak memerlukan sokongan ayat lain. Ada yang memerlukan kepada sokongan ayat lain, barulah nampak, kata baru jelas, ya. Ataupun baru terbentuk satu hukum. Kena ada dua dalil, barulah datang satu hukum, ya. Wallazi zakarahu Zarkashi anil Ghazali. Imam Ghazali lebih dahululah, al-mutawaffa sanah 500 wa 5 tahun 505, ya, kurung ke 5 lah sebenarnya, ataupun kurung ke 6 Hijrah. Kurung ke 5 lah nampaknya, ya. Sebab dia mati di awal kurung ke 6. Fi adadi ayatil ahkam huwal mushtahiru indal ulama. Ini yang masyhurnya. Dan inilah mazhab kita Syafi'i lah secara umumnya, ya. Ini yang masyhur 500 ayat. Wa hadzal qawlu yarji'u ila amali Muqatil bin Sulaiman haitsu allafa kitaban fi ayatil ahkam jama'a fihi hadzal adad. Okey. Jadi dikatakan 500 ni, idea pertamanya datang daripada Imam Muqatil bin Sulaiman. Ni awal ni, 150 Hijrah ni tabi'in, ya. Dikatakan dia ada tafsir ayat ahkam. Antara yang pertamalah dikarang, ya. Kurung kedua Hijrah baru. Samahu al-khamsumi'atu ayah minal Quran Karim. Nama dia tafsir 500 ayat. Jadi dikutip ataupun dipetik ayat-ayat hukum sahaja. Lakin hadzal amra takdiri. Cuma perkara ini hanyalah takdiri, orang kata. Takdiri dengan takribi. Maknanya lebih-lebih kurang, ya, orang kata. Bukan apa nama, bukan secara tepat lah, orang kata, bukan secara tepat, ya. Takdiri lawan dia tahdidi, ya. Tahdidi memang dah ada bilangan tertentu secara tepat, ya, tapi kita ada takdiri, ya, lebih-lebih kurang.
Kita kata ni macam ni sekilo lah, kita kata kita tak timbang pun, kita agak-agak sekilo, kita kata, ya. Tapi kalau kita timbang betul, itu tahdidi. Itu memang kita dah tepatkan bahawa dia sekilo, ya. Jadi 500 ni lebih-lebih kurang, ya, takdiri. Waqad yasilul faqih ila istinbat fi aksar min hadzal adad. Kadang-kadang orang yang mahir ataupun bijak ataupun berkepakaran tinggi dalam ijtihad, dalam istinbat, dia boleh pergi lebih jauh lagi lah. Wasamahu tafsir al-500 ayah min al-Quran al-Karim lain. Okey. Kama qala Ibnu Juzai al-Gharnati, ya. Ibnu Juzai, kitab dia apa dia? Apa ni? At-Tashil fi Ulum at-Tanzil. Kalau tak silap saya lah. Tengok bawah. Tengok ke bawah. Okey, betul. At-Tashil li Ulum at-Tanzil. Sebenarnya tafsir ini sangat menarik, tapi orang kita jangan baca, ya. Dia 2 jilid saja. 2 jilid sahaja. At-Tashil li Ulum at-Tanzil, ya, karangan Ibnu Juzai al-Gharnati, ya. Ini orang Andalus, orang Spanyol dulu, ya. Cuma mukaddimah dia ada satu mukaddimah yang sangat menarik. Hari ini kadang-kadang orang dah keluar penulisan, penerbitan, keluar mukaddimah saja. Sebab ada di kalangan ulama ataupun pensyarah yang ambil ilmu ulum Quran daripada kitab Ibnu Juzai, mukaddimah dia, ya, sangat menarik. Dia orang-orang Andalus, bila menulis tafsir, mukaddimah dia sangat menarik, ya. Contohnya tadi Qurtubi, tafsir dia, mukaddimah dia panjang. Itu pun ulum Quran sebenarnya. Antara buku-buku ulum Quran yang paling menarik ialah Muqaddimatut Tafasir. Seperti Ibnu Juzai, seperti Al-Bahrul Muhit, ya, Abu Hayyan Al-Andalusi, seperti yang moden ni pun seperti At-Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir, ya, karangan Muhammad At-Tahir Ibn Ashur, ni ulama Zaitunah, Jami'ah Zaitunah. Pun mukaddimah dia menarik, ya. Jadi ni kitab tafsir 30 juzuk, tapi mukaddimah dia tu jadi rujukan untuk mukaddimah kepada tafsir, sama ada ulum Quran ataupun usul tafsir, ya. Ibnu Juzai apa dia kata? Inna ayatil ahkam 500 ayah. Wa qad tantahi ila aksar min zalika idza istuqsiya tatabbu'uha fi mawadhi'iha, ya. Jadi ayat-ayat hukum ada 500, ya. Tetapi dia kata kalau di istiqsa' ni kita rajin sikit lagi, kita cari secara menyeluruh, boleh banyak lagi lah. Jika ustuqsiya tatabbu'ha, kita menjejakinya secara menyeluruh, ya. Sampai ke lubang cacing kita cari. Mungkin lebih lagi, ya. Wa hasaraha ghairuhum fi adadin aqalla min. Tapi ada yang kurang daripada 500. Contohnya Al-Qannuji menyebut. Qannuji ni siapa? Qannuji ni iaitulah Muhammad Hasan Khan Al-Qannuji. Ya, ni ulama India. Ini ulama mutakhir, ya, meninggal dunia 1357, ya. Kita ni berapa? 4344, ya. Maknanya lebih kurang 1000 tahun lepas lah, kurun lepas, ya. Jadi ini ulama India, dia kata waqad qila, kitab dia Nailul Maram fi Tafsiril Ayatil Ahkam, ya. Ini tafsir ayat ahkam secara ringkas, ya. Dia ni alim dan pemerintah, sebab tu orang panggil amir dia, ya. Dia amir, maknanya amir ni putera lah, putera raja, ya. Kita kat raja muda ataupun dia panggil apa, ya, ialah raja lah, raja, ya, amir. Dia kata innaha 500 ayah, 500 ayat. Wa ma sahha zalika wa innama hiya mi'atan ayah. Tengok. Dia kata ada orang kata 500. Tetapi wa ma
sahha zalika, apa yang aku teliti balik, dia kata tak sampai 500. 500 ni banyak yang orang kata ngada-ngada lah, lebih-lebih dah. Yang sebenarnya 200 je, dia kata. Ini pendapat dia lah. Amma indal malikiyah falam yarid an imamil mazhabi tamyizun laha bi'adadin muayyan. Okey. Ulama-ulama Maliki, mereka tak ada bilangan tertentu. Bahkan 30 juzuk tu. Sebenarnya kita akan tengok nanti, sumbangan mazhab Maliki paling cemerlang dalam ilmu tafsir ayat ahkam. Ini memang tidak dapat dinafikan. Tafsir ayat ahkam dipelupuri oleh ulama-ulama mazhab Maliki. Ya. Mazhab lain jauh ditinggalkanlah oleh ulama-ulama mazhab Maliki. Ya. Kita jangan dengarlah benda gini ya, sebab biasa kita dengar kelebihan mazhab kita je lah. Ya. Hatta sekarang ni pun, moden sekarang ni, sebenarnya kalau awak tahu, ulama-ulama mazhab Maliki yang menguasai. Ya. Kita ada Muhammad Walad Dadawi contohnya, Abdullah bin Bayyah, Al-Kamali tu, Sa'id Al-Kamali, ni ulama-ulama temporary sekarang ni yang orang kata rancak di YouTube ni. Kebanyakannya ulama-ulama mazhab Maliki kalau awak tahu ya. Ini penting pembacaan lah, sebab dia orang sampai sekarang masih lagi baca Muwatta Malik ya. Kita banyak tinggal kitab-kitab lama kita. Kita tak baca kita tak baca Risalah Imam Syafi'i. Kita banyak ambil kitab-kitab mutaakhirin ya, yang dah siap. Tanpa menafikanlah kitab siap ni lebih mudah lah. Tapi kalau baca kitab lama, terutamanya daripada imam mazhab sendiri, maka itu lebih power lah. Orang kata ya, kita adalah kelahiran daripada apa yang kita baca. Kita ialah apa yang kita baca. Apa yang kita baca, maka itulah kita. Ya. Kalau kita baca kitab-kitab yang kuat, kitab-kitab yang hebat, maka kita pun kuat dan hebat lah. Kalau kita baca, orang kata baca macam ringan-ringan, kita pun ringan lah. Ya. Jadi mazhab Maliki sampai sekarang dia baca kitab-kitab Imam Malik. Dia baca Muwatta, dia baca Mudawwanah, Mudawwanah Sahnun daripada Muhammad bin Qasim dan sebagainya. Ya. Jadi dalam ilmu tafsir ayat ahkam ini, mereka 30 juzuk tu semua ayat ahkam bagi dia. Wa kullu man yashtaghilu bi tafsir ayat sara ala nahjin muayyan. Ikutlah masing-masing lah, pilihlah ya. Wa minal muksirin Ibn Arabi. Ibn Arabi, tengok dia kata Ibn Arabi yang Maliki ya. Tahun 543 lepas Imam Ghazali sikit. Fi kitabi Ahkamul Quran. Ini antara kitab yang ajaib orang kata ya. Syarah istinbat Quran dia luar biasa. Dia mesti memenangkan mazhab dia lah, mazhab Maliki ya. Haitsu qala an suratil Baqarah faqat fiha 1000 amrin wa 1000 nahyin wa 1000 hukmin wa 1000 khabar. Tengok tu. Ketika dia memperkenalkan surah Baqarah, dia kata surah ini ajaib. Surah ni ada 1000 perintah, 1000 larangan, 1000 hukum, 1000 khabar, berita ya. Jadi hukum dah 1000 dah. Dalam surah Baqarah saja ada 1000 hukum dah. Kalau campur dengan perintah larang tu 1000, itu dah jadi 3000 dah ya. Perintah dah 1000, tu semua hukum. Larangan dah 1000, 2000. Hukum 1000. Tengok ayat ada, awak tahulah ayat surah Baqarah ya. Berapa juzuk ada berapa ya, tapi istinbat daripadanya sampai beribu-ribu ya. Wali azimi fiqhiha aqama Abdullah bin Umar 8 sinin fi ta'allumiha. Tak peliklah. Faqih, fuqaha di kalangan sahabat, terutamanya mufti terakhir di Madinah, iaitu Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. 8 tahun dia mengaji surah Baqarah saja. Kita kata apalah mengaji lamanya 8 tahun ya. Kita orang kata top sunat lagi habis dah Baqarah lah. Tapi Ibnu Umar dengan kematangan ilmunya ambil masa 8 tahun untuk belajar surah Baqarah saja, kerana surah Baqarah surah yang sangat teliti ya. Wa kana amaluhu fi kitabihi ala 30 wa 800 ayatin fil Quran ya. Kalau tengok ayat hukum dalam Ahkamul Quran Ibn Al-Arabi, kalau tak silap saya kitab ni dah diterjemah Jakim. Hukum, tajuk dia tafsir ayat-ayat hukum macam itulah, ataupun hukum-hukum Quran ya. Tapi bagi saya orang tak belilah. Bagi percuma pun orang tak ambil ya. Dah diterjemah dalam bahasa Melayu kita ya.
Sama ada lengkap atau tak lengkap, tak perasan. Ya. Cuma saya pernah tengok PDF. Ya. Jadi dalam Ahkamul Quran ada 800 sama numi'ah wa salasin. Ya, 830 ayat. Itu dah lebih 500. Itu yang dibuat oleh Imam Ibn Arabi. Okey, lagi tengok bawah. Kemudian, okey, ini tajuk yang seterusnya. Ya. Jadi bilangan dah kita setuju lagi. Ya. Tarikh tadwin. Sejarah penulisan. Urifat harakatut tadwin fi tafsir ayat ahkam ataupun arafat. Ya. Harakatut tadwin fi tafsir ayat ahkam irtibatan ma'a harakatut tafsiri umuman. Fahiyya juz'u minha. Ya. Kalau kita nak tengok gerakan penulisan tafsir ayat ahkam, semestinya dia selari seiring dengan tafsir secara umumnya lah. Ya, sebab dia sebahagian daripada tafsir. Bahawa juz'un fahiyya juz'un minha. Ayat hukum sebahagian daripada tafsir 30 juz'u. Walidha kanat awwala ولذا كانت أول خطوات هذا العلم في أهل النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو المفسر الأول للقرآن. Jadi kalau kita merujuk kepada gerakan tafsir, maka bermula dengan Nabi SAW. Nabi adalah ahli tafsir pertama. Itu tak persyak lagi lah. Faqad kana yufassiru lahum ma yahtajuna minal bayan. Jadi Nabi memang terang sebahagian apa yang diperlukan oleh sahabat. Wa min jumlati dhalikal ayatul muta'alliqatu bil ahkamil fiqhiyah. Tentulah sebahagian yang diterangkan Nabi dipanggil al-bayanun nabawi. Itu adalah ayat hukum. Ya. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. ثم تداول الصحابة بتفسير آيات الأحكام والاهتمام بتوضيح متعلقاتها من الأحكام الفقهية. Kemudian tafsir di zaman sahabat. Tafsir zaman sahabat secara umum dan tafsir ayat hukum pun berlaku di zaman sahabat lah. Tersohor di kalangan sahabat adalah ahli-ahli tafsir. Seperti boleh disebut nama lah. Kat bawah tu ada sebut nama. Ya. Siapakah mereka? Ba'da mastajadda lil muslimina ma yatatallabu zalik. Terutamanya bila muncul hukum-hukum baru, istajadda, ya, muncul hukum baru. Ma yatatallabu, apa yang menuntut apa yang ma yatatallabu zalik, ya, apa yang memerlukan kepada tafsiran, ya. Jadi ada isu baru yang perlukan kepada tafsiran baru kepada Quran, ya, maka diambil hukum-hukum baru daripada Quran, ya. Wa min zalika ihtiyaj Abi Bakr radhiyallahu anhu li tafsir ayatil kalalah. Abu Bakar zamannya berlaku penafsiran kepada ayat kalalah. Ini isu miras, ya, isu pesaka. Yang meninggal dunia seorang-seorang, sebatang kara, ya. Radhiyallahu anhu, ra'aitu fil kalalah ra'ya fa in yaku sawaban fa min indillahi wa in yaku khata'an fa min qibali wasyaitan. Al kalalatu ma ada al waladi wal walidi. Okey, jadi apa dia kalalah? Abu Bakar pernah berijtihad apa dia kalalah. Dia kata, aku cuba mencari pendapat tentang kalalah. Kalau betul, Tuhan. Maka itu daripada Tuhan. Kalau salah, itu aku dan syaitan. Kalalah ialah yang tidak ada anak dan tidak ada bapa. Maksudnya tidak ada farak dan tidak ada asal. Tidak ada furuk, tidak ada usul, ya, dalam ilmu miras. Ya. Dengan zuriat bawah pun tak ada. Keturunan atas pun tak ada. Masa dia meninggal dunia itu, seorang-seorang diri. Ya. Yas'alunaka anil kalalah.
Kama anna tafsir ayatil ahkam fi marhalati sahabati arafa ظهور بذرة الاختلاف الفقهي بين الصحابة نظرا لاختلاف تفسيرهم للآية الوحيدة. Dan zaman sahabat tu orang kata dah tercetus khilaf, ya, ikhtilaf, ya, sedikit perbezaan pendapat, ya, makin berkembang. Yalah Nabi tak ada ikhtilaf lah, semua ijtima' sebab Nabi SAW seorang je, ya. Nabi pula ialah dengan kesempurnaan maksum dan sebagainya, ya. Jadi sahabat memang terdedah kepada khilaf kerana masing-masing ayat yang sama tapi dipahami secara berbeza. Tapi tak teruk sangatlah, ya. Belum lagi yang kata sampai bentuk mazhab. Kakhtilafihim fi iddatil hamilil mutawaffa anha zawjuha, ya. Iddah seorang hamil yang kematian suami, ya. Tengok, dia hamil, dia pula kematian suami, ya. Wakhtilafuhum fi tafsiri lafzil Quran, az-qar'i, ya, al-qar'u tu, ya. Salasata quru', ya. Quru' tu apa? Qar'. Adakah dia suci ataupun dia haid? Tempoh suci ke tempoh haid tu, ya. Wa abrazu sahabati alladhi yunqal anhum tafsir ayatil ahkam Abdullah bin Mas'ud. Ini sebenarnya tafsir secara umum, tapi tafsir ayat ahkam termasuklah. Siapa tokoh-tokoh tafsir ini? Abdullah bin Mas'ud ni di Kufah. Abdullah bin Umar ni di Madinah, Abdullah bin Abbas ni di Taif ataupun Mekah, ya. Ini 3 madrasah hari itu. Madrasah Iraqiyah, Madrasatul Madinah, Madrasah Makkah. Wa Ali, Sayyidina Ali ni mewakili pemerintah lah, dia di Kufah juga. Wa haula tashakkalat ma'ahumul madarisul fiqhiyyatu mundu ahli tabi'in, ya. Jadi aliran fiqh pun dah bermula, terutama 3 tadilah, ya. Aliran Kufah, Ibnu Mas'ud, aliran Madinah, Ibnu Umar, dan aliran Mekah Ibnu Abbas, ya. Awailul mudawwinin. Okey, ini peringkat tadwin. Ya, tadwin mana penulisan rasmi secara disiplin ilmu yang kita kenali hari ini, ya. Jadi yang pertamanya ialah Muqatil bin Sulaiman. Wa fima yata'allaqu bi takhsis at-ta'lif fi ayat al-ahkam yu'tabaru kitab Muqatil bin Sulaiman al-Khurasani awwal kitabin khasin fi tafsir ayat al-ahkam. Muqatil bin Sulaiman ini meninggal dunia tahun 150, ya. Mi'ah wa khamsin min al-hijrah. Wa kana tafsiran bil ma'thuri fil janib al-aghlab. Jelas zaman tu memang ma'thur lah. Selepasnya pun masih lagi ma'thur, ya. Tafsir kita ada 2 kan. Tafsir bil ma'thur, tafsir bil ma'qul, ya. Bil ra'i, ya. Kama awrada Ibnu Nadim fil Fahrasat anna Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi lahu kitab. Ibnu Nadim ni kitab dia Fahrasat. Ini kitab khusus untuk senarai buku saja. Kalau buku Fahrasat Ibnu Nadim, dia hanya menyenaraikan buku setiap ilmu. Jadi dia kata ada seorang lagi nama Muhammad ibn Sa'id al-Kalbi meninggal 146. Ialah 46 Hijrah. Nampak tarikh matinya macam lebih awal daripada Muqatil, tapi kitab tu dikarang masih hidup lah tentunya. Tak tahulah mana yang dulu, tapi masih lebih kurang, ya. Jadi Al-Kalbi pun ada kitab. Kalau kita rujuk pada tarikh mati, dia lebih awal lah, sebab dia mati tahun 146. Dia pernah karang kitab Ahkamul Quran daripada Ibn Abbas, ya. Wala yakhfa inda ulama tafsir dha'fu riwayat Al-Kalbi. Cuma Al-Kalbi ni tasahhur, dhaif, bahkan dhaif yang teruk lah. Banyak maudhu' lagi, ya. ولما ظهرت نواة المذاهب الفقهية المشهورة وانتسب كل فقيه إلى مذهب شيخه بدأ التأليف في آيات الأحكام يتوجه وجهة مذهب. Bila muncul mazhab-mazhab, kita tahu mazhab pertama ialah mazhab Abu Hanifah. Meninggal dunia juga sama dengan Muqatil tu. Meninggal dunia 150 Hijrah. Kemudian mazhab Imam Malik, ya. Kemudian mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad, ya. Ini yang kata kurung ke 2 dan ketiga Hijrah, ya. Munculnya mazhab fiqh maksudnya. Maka penulisan tafsir pun, terutamanya tafsir ayat ahkam, telah terpengaruh dengan mazhab fiqh masing-masing. I'timadan takhrij al-ahkam al-fiqhiyah min al-ayati ala hasbi usul al-mazhab. Semua dah ada kaedah-kaedah pengambilan hukum
daripada mazhab masing-masing. Ya. Wa tawjih ayat fi ahyanin katsirah ila ma yuwafiqu ra'ya ahli zalikal mazhab. Jadi mana-mana ayat pun akan dijuruskan kepada mazhab fiqh tertentu. Hakaza tamma tasnif kutub at-tafsir tafsir ayat al-ahkam ala hasbil mazahib al-fiqhiyah bi khilaf at-tafasir allati hafazat ala nahjil hiyadi lil mazahib al-fiqhiyah. Ya. Walaupun ada juga mazhab yang ada pengarang-pengarang yang insaf lah. Pengarang insaf ni maksudnya bukan taubat apa, bukan. Maksudnya adil, ya, bersifat i'tidal, ya, sederhana, ya. Dia meraihkan semua mazhab. Bahkan kadang-kadang mentarjihkan bukan mazhabnya. Ya. Kita tengok lagi. Seterusnya. Okey, dia mungkin musuh akhir lah, ya. Min ashhari al-mu'allafat ala hasbil mazahibil fiqhiyatil arba'. Apa dia? Karangan-karangan, penulisan-penulisan khusus tentang tafsir ayat ahkam dalam mazhab masing-masing. Al-mazhabul Hanafi lam yunqal an imamil mazhab Abi Hanifah kitabun khasun bi ayatil ahkam. Memang Abu Hanifah tak ada kitab. Dia ada kitab Al-Fiqhul Akbar saja, ya. Tentang akidah. Wa hatta atba'ihi lam yashtahir indahum hadzal law min at-tafsir. Mazhab ini pun kurang memberi sumbangan, ya, kepada tafsir ayat ahkam secara khususlah. Dulunya, mereka awal, sekarang ini dah banyak, ya. Contohnya Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas, dipanggil Al-Jassas, ya. Kitab dia Ahkamul Quran, ya. Okey. Juga kitab Ahkamul Quran karangan Al-Imam Al-Tahawi, ya, 321 Hijrah Sahih. Imam besar dalam mazhab Abu Hanifah, ya. Dalam hadis pun tersahih, dalam dalil Quran pun tersahih. Lagi tak bawah. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kita beritahu tadi, kan. Ini mazhab yang paling banyak memberi sumbangan kepada tafsir ayat ahkam. Tazkuru kutub at-tarajim an Imam Malik annahu khallafa tafsiran lil Quran al-Karim. Dikatakan Imam Malik yang meninggal 179, ya. Imam Malik meninggal 179. Imam Syafi'i meninggal tahun 2004, ya. Maaf, 204, ya. Wa min zalika ma jama'ahu. Jadi dikatakan Imam Malik ada kitab. Boleh jadilah, memang tak peliklah, ya. Dia ada Muwatta'. Wa min zalika ma jama'ahu al-Imam Makki bin Abi Talib Al-Qaisi anhu fima yata'allaq bi ahkamil Quran, ya. Jadi Abu Talib Al-Qaisi ni kitab dia sampai kepada kita hari ni, kitab tafsir yang besar itulah. Dia ada kitab lengkap 30 juzuk. Alhamdulillah saya ada miliki kitab tafsir dipanggil Ibnu Abi Talib Al-Qaisi, ya. Makki bin Ibnu Abi Talib Al-Qaisi, ya. Dikatakan dia pernah karang ahkamul Quran daripada Imam Malik saja. Tajuk dia Al-Ma'sur an Malikin fi ahkamil Quran wa tafsirihi, ya. Lakinnahu lam yara nur ila hadil. Tapi sampai sekarang tak menemui cahaya, mana belum dicetak, ya. Okey, tengok. Kita ada kitab Ibn Arabi Ahkamul Quran, ya, 543 Hijrah. Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini kitab terbesar. Kitab terbesar ayat hukum hari ini sehingga hari inilah tak ada tandingan ialah Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Al-Qurtubi. Ahkamul Quran karangan Abi Ishaq, ya, Ismail bin Ishaq. Ahkamul Quran karangan Ibn Faras, ya. Benda mazhab Syafi'i tak? Mazhab Syafi'i kita ada Ahkamul Quran karangan Imam Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i yang karang. Dikarang oleh Imam Baihaqi 548 tu, ya. Dia ada Sunan Kubra dan dia ada Ahkamul Quran. Ya, kedua-duanya sumbangan kepada mazhab Syafi'i dari segi adillah, dalil Quran, ada Ahkamul Quran, dan di sunnah dalam Sunan Kubra. Sunan Kubra 60 jilid, ya. Ahkamul Quran ni adalah lebih kurang 2 jilid ataupun 3 jilid, ya. Kemudian kita ada Al-Qiyah Al-Harrasi, ya, tahun 504 tu lama, ya. Ahkamul Quran tajuk dia. Dia ni mazhab Syafi'i. Lagi bawah tengok. Tengok mazhab Hambali. Mazhab Hambali, okay. Kita ada Ahkamul Quran karangan Ras'ani, ya. Ibnu Adil Hambali, dan juga Ibnu Farra. Okey, kemudian
kitab-kitab moden lah. Hari ini kitab moden kita ada Ahkamul Quran Sais ni Muhammad bin Ali Sais ni ulama Azhar. Tafsir ayat ahkam karangan Manak Qattan. Ini orang Mesir tapi berkhidmat di Saudi lama, ya, di Riyadh. Nailul Maram ni karangan tadi Muhammad bin Hasan Ali Qannuji, dia panggil Muhammad Hasan Khan. Ni orang India. Kemudian yang keempat ni kita guna sebagai teks kita lah. Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Dan moden ni banyak sebenarnya. Sekarang ni banyak kitab tafsir ayat ahkam, terutamanya teks-teks yang digunakan sebagai muqarrarat jami'iyah, dia panggil, silibus universiti. Setiap universiti ada je pengarang-pengarang tentang tafsir ayat ahkam. Banyak, tapi kita guna nombor 4 ni lah. Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam karangan Muhammad Ali As-Sabuni. Ini masih hidup lagi. Ada. Sebelum ni dia duduk di Mekah lama. Dia pernah berkhidmat lama di Jamiah Ummul Qura di Mekah. Tapi hari ini dia duduk di Istanbul, duduk di Turki. Masih hidup lagi. Ini ulama Syria, ya. Banyak buku-buku dia. Maaf, baru lagi meninggal dunia, ya. Maaf, almarhum. Dia baru lagi meninggal dunia. Baru lagi. Ditanam di sebelah Najmuddin Arbakan di Istanbul bang ni. Orang kata diberi keistimewaan, kemuliaan oleh kerajaan Turki, ditanam di kuburan orang kata VVIP mereka lah, ya. Setaraf dengan orang kata bekas-bekas presiden di Turki, ya. Okeylah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.